Soalan objektif. Soalan 1. Apakah konsep berkaitan perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara? Mari kita lihat 4 pilihan jawapan yang diberi. A. Keunggulan. B. Imperialisme. C. Nasionalisme. D. Kemerdekaan. Soalan ini menanyakan konsep atau maksud yang merujuk perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Di 2.1 dalam buku teks yang bermaksud nasionalisme. Maka jawapan yang tepat adalah C. Nasionalisme. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 2. Maklumat berikut berkaitan dengan tafsiran maksud nasionalisme oleh Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Maksudnya, kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Soalannya, apakah sifat X yang dimaksudkan dengan tafsiran tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan yang diberi. A. Satu bangsa. B. Daulat tuanku. C. Cintai negaraku. D. Tanah Melayuan. Soalan ini merujuk 2.1 di buku teks yang bermaksud nasionalisme berdasarkan pendapat tokoh. Soalan ini menanyakan ciri nasionalisme orang Melayu ketika itu yang fahaman kebangsaan mereka yang bersifat ketanah Melayuan. Maka jawapan yang tepat ialah D. Tanah Melayuan. Sementara jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 3. Bill of Rights telah digubal semasa Revolusi Keagungan pada tahun 1688 di England. Soalannya, apakah kuasa parlimen melalui perundangan tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Mengutip cukai. B. Melantik penasihat. C. Mengawal kerajaan. D. Menolak penjajahan. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk perkembangan nasionalisme di Barat, iaitu Revolusi Keagungan di England. Kehendak soalan merujuk Bill of Rights yang digubal oleh John Locke untuk memberikan keutamaan kepada Parlimen menggubal undang-undang dan mengutip cukai. Jadi jawapan yang tepat ialah A. Mengutip cukai. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 4. Jean-Jacques Rousseau telah mengemukakan suara rakyat dalam Revolusi Perancis 1789. Soalannya, apakah gelaran terhadap suara rakyat tersebut? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Kata sepakat. B. Hasrat umum. C. Tuntutan rakyat. D. Impian bersama. Mari kita lihat jawapannya. Soalan ini merujuk perkembangan idea nasionalisme di Barat, iaitu Revolusi Perancis pada tahun 1789. Kehendak soalan ini ialah berkaitan dengan Rousseau yang telah mengemukakan keunggulan suara rakyat dalam karyanya The Social Contract. Suara rakyat tersebut digelar sebagai hasrat umum. Justru jawapan yang tepat ialah B. Hasrat umum. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 5. Mengapakah gerakan nasionalisme di China menentang pemerintahan dinasti Manchu? Antara pilihan jawapan yang diberi ialah 1. Lemah dalam sistem pemerintahan. 2. Rakyat dibebani dengan pelbagai cukai. 3. Budaya tempatan mengalami pengaruh luar. 4. Gagal menghalangi kemasukan kuasa barat.
Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini memfokuskan perkembangan nasionalisme di Asia iaitu di China. Kehendak soalan ialah sebab nasionalisme di China menentang dinasti Manchu atau dikenali sebagai Kerajaan Manchuria. Faktor penentangan kerana kelemahan pemerintahan dan hilang kepercayaan masyarakat Cina terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan Barat ke China. Justru jawapan yang tepat adalah 1. Lemah dalam sistem pemerintahan. 4. Gagal menghalangi kemasukan kuasa Barat. Jawapannya ialah B. Jawapan tambahan ialah dinasti Manchu dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Justru itu, jawapan 2 dan 3 tidak tepat. Soalan 6. Apakah matlamat penumbuhan kumpulan Al-Urwa Al-Wuthqa? Pilihan jawapan yang diberi ialah 1. Memperjuangkan kebajikan sosial. 2. Memperkuatkan rasa persaudaraan. 3. Meningkatkan kemajuan umat Islam. 4. Mempertahankan tradisi masyarakat. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk perkembangan nasionalisme di Asia iaitu Empire Uthmaniyah iaitu melalui gerakan Pan-Islamisme. Kehendak soalan ialah matlamat penubuhan kumpulan Al-Urwa Al-Wuthqa. Kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan meningkatkan kemajuan umat Islam. Maka jawapan yang tepat ialah 2. Memperkuatkan rasa persaudaraan. 3. Meningkatkan kemajuan umat Islam. Jawapan tepat ialah C. Jawapan tambahan ialah untuk bangkit menghalang perluasan kuasa Barat. Justru itu, jawapan 1 dan 4 tidak berkaitan. Soalan 7. Maklumat berikut berkaitan dengan semangat yang diperkenalkan semasa era pemulihan Meiji di Jepun. Semangatnya adalah semangat Bushido. Soalan, apakah kesan pengenalan semangat tersebut terhadap Jepun? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Menjadi negara perindustrian. B. Mencapai kemajuan pendidikan. C. Menghalang gerakan anti-Barat. D. Mengatasi kelemahan pemerintahan. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk perkembangan nasionalisme di Asia iaitu di Jepun. Kehendak soalan merujuk kesan atau impak semangat Bushido yang bermaksud semangat yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua negara. Kesannya ialah Jepun telah muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal seabad ke-20. Maka jawapan yang tepat ialah A. Menjadi negara perindustrian. Soalan 8. Mengapakah tokoh berikut membentuk gerakan propaganda di Filipina? Tokoh yang dimaksudkan ialah George Rizal. Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Menentang kelemahan pemerintahan Sepanyol. B. Menamatkan penguasaan politik oleh pembesar. C. Menghalang kemasukan pengaruh luar ke Filipina. D. Menuntut hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Jawapan ini merujuk kepada perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara iaitu Filipina. Kehendak soalan ialah George Rizal membentuk gerakan propaganda ataupun dikenali sebagai gerakan peringkat awal ialah menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol
yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Jawapan yang tepat ialah D. Menuntut hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Maka jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 9. Hilang gelap, terbitlah terang merupakan hasil karya Radin Arjin Kartini daripada Indonesia. Soalannya, apakah isi kandungan karya tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan yang diberi. A. Misi Kemerdekaan Negara. B. Dasar Diskriminasi Belanda. C. Ancaman Sukolonialisme Barat. D. Kesetiaan kepada Raja. Soalan ini merujuk perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara iaitu Indonesia. Kehendak soalan ialah merujuk isi kandungan Hilang gelap, terbitlah terang iaitu hasil karya Radin Arjin Kartini yang mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Maka jawapan yang tepat ialah B, dasar diskriminasi Belanda. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 10. Golongan petani telah menyokong pemberontakan Sayasan pada tahun 1930 hingga 1932 di Burma. Soalan, mengapakah golongan petani bertindak sedemikian? Antara pilihan jawapan yang diberi ialah A. Kedudukan agama Buddha terancam. B. Terbeban dengan pelbagai jenis cukai. C. Tuntutan penubuhan sebuah universiti. D. Kemerosotan sistem pemerintahan beraja. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara iaitu Burma ataupun Myanmar. Kehendak soalan ialah sebab pemberontakan Sayasan yang diketuai oleh Sayasan iaitu bekas Pongyi ataupun Sami Buddha yang telah mendapat sokongan petani kerana terbeban dengan pelbagai cukai. Maka jawapan yang tepat ialah B, terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 11. Apakah ciri-ciri persamaan bagi parti-parti politik berikut? Partinya ialah Katipunan di Filipina, Parti Komunis Indonesia, Vietnam Kuat Dang Dang. Antara pilihan jawapan yang diberi ialah 1. Bertindak secara revolusi. 2. Pertubuhan bersifat radikal. 3. Bekerjasama dengan penjajah. 4. Pemimpinnya berhaluan sederhana. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Jawapan ini merujuk perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kehendak soalan merujuk ciri-ciri persamaan Parti Katipunan, Parti Komunis Indonesia dan Vietnam Kuat Dandang. Persamaannya ialah bertindak secara revolusi dan bersifat radikal ataupun kekerasan dalam menentang kuasa barat. Jawapan yang tepat ialah 1. Bertindak secara revolusi. 2. Pertubuhan bersifat radikal. Jawapan 3 dan 4 iaitu tidak berkaitan. Soalan 12. Bagaimanakah tokoh berikut membangkitkan kesedaran nasionalisme di negara kita? Tokoh yang dimaksudkan ialah Ibu Zain, Abdul Rahim Kajai, Muhammad Rakawi Yusof. Mari kita lihat pilihan jawapan diberi. A. Melahirkan penulisan kreatif. B. Menubuhkan persatuan negeri. C. Membangkitkan isu kebudayaan.
D. Memperjuangkan gerakan agama. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini berkaitan sumbangan Ibu Zain, Abdul Rahim Kajai dan Muhammad Rakavi Yusof terhadap kebangkitan kesedaran nasionalisme di negara kita yang dilaksanakan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Jawapan yang tepat ialah A. Melahirkan penulisan kreatif. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 13. Bagaimanakah sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat nasionalisme di negara kita pada abad ke-20? Antara pilihan jawapan yang diberi ialah A. Kewujudan golongan bangsawan, B. Kemunculan ramai golongan intelek, C. Kepelbagaian kegiatan sosial ekonomi, D. Kepelbagaian sukatan mata pelajaran. Jawapan yang tepat ialah soalan merujuk faktor kemunculan semangat nasionalisme di negara kita pada abad ke-20 melalui sistem pendidikan. Contoh pendidikan ialah pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah dan maktab yang telah meniupkan semangat baru dalam kalangan pelajar sehingga kemunculan ramai golongan intelektual. Maka jawapan yang tepat ialah B, kemunculan ramai golongan intelektual. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 14. Apakah sumbangan Maktab Perguruan Sultan Idris SITC terhadap perjuangan gerakan nasionalisme masyarakat? Terdapat 4 jawapan yang diberi. 1. Menyatukan penduduk peribumi. 2. Menghasilkan karya nasionalisme. 3. Menjadi medan perbincangan ilmu. 4. Mengkritik dasar pemerintahan barat. Mari kita lihat jawapan tepat. Soalan menanyakan sumbangan atau kepentingan SITC yang ditubuhkan pada tahun 1922 terhadap gerakan nasionalisme masyarakat kita ialah menghasilkan karya berkualiti dan menjadi sebuah taman ilmu. Maka jawapan yang tepat ialah 2 dan 3 iaitu menghasilkan karya nasionalisme dan menjadi medan perbincangan ilmu. Jawapan 1 dan 4 tidak berkaitan. Soalan 15. Jadual berikut berkaitan dengan golongan intelektual berpendidikan Melayu di Tanah Melayu. Cirinya ialah penubuhan pejabat karang mengarang. Ciri kedua, ketua penterjemah ialah Zabah. Soalannya, apakah kepentingan penubuhan pejabat tersebut? 4 pilihan jawapan diberi. 1. Mengasah bakat pelajar. 2. Melatih ramai penterjemah. 3. Menyatukan rumpun Melayu. 4. Menghasilkan buku berkualiti. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini menanyakan kepentingan penubuhan pejabat karang mengarang dengan ketua penterjemahnya ialah Zabah yang telah berjaya mengasah bakat pelajar dan menghasilkan buku berkualiti dalam usaha membangkitkan semangat kebangsaan. Maka jawapan yang tepat ialah 1. Mengasah bakat pelajar. 4. Menghasilkan buku berkualiti. Jawapan 2 dan 3 tidak berkaitan. Soalan 16. Apakah orientasi penulisan masyarakat Cina menjelang tahun 1929? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Ketinggian tata susila. B. Bercorak kebangsaan. C. Kepentingan perpaduan. D. Bersifat anti-imperialisme. Jawapan yang tepat ialah soalan menanyakan orientasi penulisan akhbar masyarakat Cina di negara kita
menjelang tahun 1927 seperti Nangyang Sung Hui Pao dan Chong Xing Yit Pao ialah bersifat anti-imperialisme. Jawapan yang tepat ialah D, bersifat anti-imperialisme. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 17. Isu-isu berikut telah disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri di Sabah. Isu tersebut ialah kewangan petani, pendidikan, tanah Bumiputera. Soalannya, apakah saluran untuk menyuarakan isu tersebut? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Majlis Negeri, B. Pusat Pendidikan, C. Akhbar Tempatan, D. Persatuan Sosial Budaya. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk perjuangan melalui penulisan di Sabah. Kebanyakan isu kewangan, pendidikan dan tanah Bumiputera disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri adalah melalui aktiviti persatuan sosio-budaya. Maka jawapan yang tepat ialah D, persatuan sosio-budaya. Jawapan A, B dan C tidak tepat. Soalan 18. Karya kreatif berikut dihasilkan sebelum Perang Dunia Kedua. Antara karya-karya tersebut ialah penulis Ishak Haji Muhammad, Rumah Besar Tiang Sebatang, Abdul Rahim Kajai, Cerita Awang Putat, Samsudin Saleh, Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang. Soalannya, apakah tema cerpen tersebut? Antara pilihan jawapan yang diberi ialah A. Memajukan ekonomi rakyat, B. Membentuk perpaduan kaum, C. Menuntut kemerdekaan negara, D. Memperjuangkan nasib bangsa. Pilihan jawapan yang tepat adalah seperti berikut. Soalan menanyakan perkembangan nasionalisme melalui penulisan iaitu tema karya kreatif. Kesemua karya ini bertemakan perjuangan membela nasib bangsa. Maka jawapan yang tepat ialah D, memperjuangkan nasib bangsa. Jawapan tambahan ialah semangat cinta akan negara. Jawapan A, B dan D tidak berkaitan. Soalan 19. Persatuan kebajikan berikut ditubuhkan di Singapura. Persatuannya ialah Al-Jamiyah Al-Khairiyah. Soalan, bagaimanakah persatuan tersebut ditubuhkan? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Cadangan Raja-Raja Melayu, B. Permintaan Kerajaan British, C. Tuntutan orang Melayu, D. Gesaan kaum muda. Soalan ini merujuk kesan perkembangan nasionalisme di negara kita dari segi ekonomi, iaitu penubuhan Persatuan Al-Jamiyah Al-Khairiyah. Persatuan tersebut ditubuhkan melalui gesaan kaum muda agar masyarakat Melayu memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi. Maka jawapan yang tepat ialah D, gesaan kaum muda. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 20. Mengapakah akhbar bahasa Inggeris berikut mengasaskan dana untuk membantu orang Melayu? Akhbarnya The Malay Mail, The Malaya Tribune. A. Membaiki taraf hidup keluarga. B. Menghasilkan pelbagai buku berkualiti. C. Meningkatkan ekonomi orang tempatan. D. Melanjutkan pelajaran di luar negara. Soalan ini merujuk kesan perkembangan nasionalisme di negara kita. Akhbar bahasa Inggeris di atas telah berusaha untuk mengasaskan dana
bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Antara orang Melayu yang melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tengku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Maka jawapan yang tepat ialah D, melanjut pelajaran di luar negara. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 1. Nasionalisme dan semangat antarabangsa telah bermula di Eropah pada abad ke-18. Ceraian soalan A, nyatakan dua revolusi yang mencetuskan perkembangan idea nasionalisme di Barat. Markah yang diberi ialah 2. Soalan ini ialah soalan fakta. Soalan struktur ini adalah soalan struktur tertutup, maka murid dibenarkan menulis terus jawapan tanpa menggunakan ayat yang lengkap. Maka jawapan yang betul ialah 1. Revolusi Keagungan, Revolusi Amerika dan jawapan tambahan ialah Revolusi Perancis. Jawapan pertama, markah 1 ialah Revolusi Keagungan. Markah kedua Revolusi Amerika. Mana-mana 2/1 markah. 2 markah maksimum. Soalan B, mengapakah berlaku gerakan nasionalisme di 1A? Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan ini mesti selari dengan jawapan di soalan A, iaitu Revolusi Keagungan iaitu 1 dan 2 Revolusi Amerika. Tidak dibenarkan terbalik. Bentuk soalan ini adalah struktur terbuka. Maka seperti biasa, murid digalakkan untuk menulis ayat yang lengkap atau esei pendek, digalakkan memberi jawapan lebih sedikit sekiranya tidak yakin dengan jawapan yang ditulis. Antara jawapan yang diberi ialah Revolusi Keagungan, keinginan menegakkan kedaulatan parlimen, keinginan menegakkan hak asasi rakyat, pemerintahan James II telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang dan raja berkuasa mutlak. Revolusi Amerika, orang Amerika menentang penjajahan British, British tidak melindungi hak penduduk Amerika, orang Amerika menentang akta yang diperkenalkan, British memungut cukai di jajahan, akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan akta teh. Tiada wakil Amerika dalam Parlimen Britain. Memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Jawapan bagi Revolusi Perancis, memperjuangkan kebebasan atau persamaan atau persaudaraan. Mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar sebagai hasrat umum, menentang pemerintahan autokratik Raja Louis XVI atau golongan bangsawan, memonopoli pelbagai keistimewaan dan rakyat terbeban pelbagai cukai. Mari kita lihat penulisan jawapan yang lengkap. Untuk menjawab soalan ini, seperti biasa murid-murid digalakkan jawab dahulu soalan dan guna penanda wacana. Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan berlaku kerana keinginan menegakkan kedaulatan parlimen. Selain itu, keinginan menegakkan hak asasi rakyat. Keadaan ini berlaku kerana pemerintahan James II telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jawapan bagi Revolusi Amerika. Revolusi Amerika berlaku kerana orang Amerika menentang penjajahan British. Selain itu, British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Seterusnya, orang Amerika menentang akta yang diperkenalkan. Contohnya, akta pelayaran.
pemakahan, revolusi keagungan, keinginan menegakkan kedaulatan, menegak hak asasi rakyat, pemerintahan James II telah membelakangkan parlimen, maka markahnya mana-mana 2/1 markah. Sementara revolusi Amerika menentang penjajahan British, melindungi hak penduduk Amerika, menentang Akta, contoh Akta Pelayaran, mana-mana 2/1 markah yang membawa 4 markah maksimum. Ceraian soalan C. Bagaimanakah semangat nasionalisme dapat mengekalkan kedaulatan sesebuah negara masa kini? Soalan ini adalah soalan kebat. Soalan ini berbentuk struktur terbuka. Jawapan murid mestilah ditulis dalam ayat yang lengkap atau esei pendek dan digalakkan memberi jawapan yang lebih sedikit. Fokus soalan berkaitan semangat nasionalisme dan mengekalkan kedaulatan negara. Antara pilihan jawapan yang diberi ialah memupuk semangat sanggup berkorban untuk negara. 2. Rakyat berani berjuang menentang musuh demi mempertahankan negara. 3. Rakyat memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi pada negara. 4. Hidup saling bekerjasama antara satu sama lain. 5. Melahirkan suasana yang aman dan damai. 6. Masalah sosial dapat dikurangkan. 7. Kemakmuran negara terjamin. 8. Kegiatan berjalan lancar. 9. Anasir luar sukar menggugat kestabilan negara. 10. Rakyat mempunyai jati diri yang tinggi. 11. Pemimpin akan mengutamakan kepentingan nasionalisme berbanding kepentingan peribadi. 12. Kerajaan bersungguh-sungguh memajukan negara. 13. Mengekalkan perpaduan kaum. Dan mana-mana jawapan munasabah yang membawa 4 markah. Mari kita lihat penulisan jawapan yang tepat. Seperti biasa, untuk menulis jawapan ini, murid-murid digalakkan jawab dahulu soalan dan guna penanda wacana. Semangat nasionalisme dapat mengekalkan kedaulatan sesebuah negara masa kini kerana dapat memupuk semangat sanggup berkorban untuk negara. Melaluinya, rakyat berani berjuang menentang musuh demi mempertahankan negara. Malah, rakyat memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi pada negara. Justru itu, semua rakyat hidup saling bekerjasama antara satu sama lain. Kesannya dapat melahirkan suasana yang aman dan damai. Markah yang diberi adalah kepada berkorban untuk negara, berani berjuang menentang musuh, kesetiaan yang tidak berbelah bagi, rakyat saling bekerjasama dan yang terakhir melahirkan suasana yang aman. Mana-mana jawapan munasabah yang lain juga terima, maka markah maksimumnya ialah 4. Soalan 1. Perkembangan nasionalisme di negara kita telah dipelopori oleh golongan intelektual iaitu golongan berpendidikan agama, Inggeris dan Melayu. Soalan ceraian A, jelaskan peranan golongan intelektual berikut. Untuk peranan ini dipecahkan pada 2 soalan. 1. Golongan intelektual Inggeris membawa 3 markah. 2. Golongan intelektual Melayu 3 markah. Soalan ini adalah soalan bentuk fakta. Soalan berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di negara kita yang merujuk perjuangan golongan intelektual. Fokus soalan ini merujuk peranan golongan intelektual Inggeris dan Melayu. Untuk soalan golongan intelektual Inggeris, jawapannya ialah 1. Lahir daripada Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK. 2. Melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan British. 3. Menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan orang Melayu. 4. Tokoh seperti Raja Chulan, Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah,
Raja Uda Raja Muhammad. 5. Bertugas sebagai pegawai kerajaan. 6. Menuntut British membaiki taraf hidup orang Melayu. 7. Menuntut lebih banyak peluang kerja pada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. 8. Menyalurkan idea tuntutan secara baik dengan British. 9. Menggunakan Akhbar Watan Melayu, Lembaga Malaya Utusan Melayu. Mari kita lihat cara menjawab. Soalan ini memerlukan pelajar jawab dahulu soalan, guna penanda wacana dan digalakkan menggunakan perenggan. Jawapannya ialah peranan golongan intelektual Inggeris dalam perkembangan nasionalisme di negara kita adalah melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan British. Selain itu, menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan orang Melayu. Jawapan tambahan seterusnya bertugas sebagai pegawai kerajaan. Mereka juga menuntut British membaiki taraf hidup orang Melayu, malah mereka menuntut lebih banyak peluang kerja kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Untuk jawapannya, pemarkahan yang pertama kita tagging di melatih anak bangsawan. Kedua, taggingnya menggunakan kedudukan mereka. Jawapan ketiga taggingnya di sebagai pegawai kerajaan. 4. Menuntut British membaiki taraf hidup. 5. Menuntut lebih banyak peluang kerja. Mana-mana 3 kali 1 markah. Markah penuh ialah 3 maksimum. Untuk soalan 2, golongan intelektual Melayu. Peruntukan markah 3 markah. Jawapannya ialah 1. Lahir daripada Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC. Contohnya ialah tokoh Oti Duset, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Manan, Harun Amirul Rashid. 2. Meniup kesedaran nasionalisme dalam kalangan pelajar. 3. Melahirkan ramai tokoh penulis atau nasionalis. 4. Mewujudkan pejabat karang mengarang. 5. Menghasilkan buku berkualiti atau pemangkin pengasah bakat pelajar. 6. Muncul tokoh nasionalis Buyung Adil, Abdul Hadi Hasan. 7. Kemasukan bahan bacaan dari Timur Tengah atau Indonesia menjadikan SITC pusat ilmu atau pembaharuan dari luar. 8. Kurikulum SITC menitik beratkan mata pelajaran sejarah atau keagungan Empayar Melayu di alam Melayu. 9. Mata pelajaran yang diberi penekanan ialah anyaman, kesihatan, sukan. 10. Menubuhkan pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo. 11. Melahirkan Persatuan Radikal iaitu Kesatuan Melayu Muda. Mana-mana 3 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid digalakkan menjawab dahulu soalan dan menggunakan penanda wacana. Oleh kerana soalan ini adalah esei, digalakkan menggunakan perenggan. Jawapannya ialah peranan golongan intelektual Inggeris dalam perkembangan nasionalisme di negara kita adalah meniup kesedaran nasionalisme dalam kalangan pelajar. Selain itu, melahirkan ramai tokoh penulis. Seterusnya, telah mewujudkan pejabat karang mengarang. Dengan ini, dapat menghasilkan buku berkualiti. Secara tidak langsung, dapat menjadi pemangkin mengasah bakat pelajar. Dari segi pemarkahan, tagging pertama ialah di meniup kesedaran nasionalisme. Kedua, melahirkan ramai tokoh penulis. 3. Pejabat karang mengarang.
4. Menghasilkan buku berkualiti. Seterusnya, pemangking mengasah bakat pelajar. Mana-mana 3 darab 1 markah. Soalan ceraian B. Intelektual berpendidikan agama telah berjaya membangkitkan kesedaran nasionalisme di kalangan rakyat negara kita pada masa itu. Kata tugasnya ialah buktikan, membawa markah 6. Okey, soalan ini adalah soalan fakta. Soalan ini merujuk perjuangan nasionalisme di negara kita oleh golongan intelektual berpendidikan agama yang dikenali juga sebagai kaum muda. Mari kita lihat jawapannya. 1. Digelar sebagai kaum muda. Menyalurkan idea melalui gerakan Islah. Menjadikan Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. 2. Dipelopori oleh gerakan Islah semasa menuntut di Timur Tengah oleh Syed Sheikh Al-Hadi, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha. Penubuhan madrasah untuk memberi kesedaran kepentingan pendidikan. Contoh, Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah dan Mahad Al-Ihya As-Syarif Gunung Semanggul. 3. Membawa kemajuan dan pemodenan dari aspek sikap dan pentafsiran agama Islam. Wanita turut diberi peluang belajar di madrasah. 4. Berusaha menyatukan rumpun Melayu. Memajukan Islam melalui pentafsiran baharu. 5. Menerbitkan akhbar dan majalah. Contoh, Al-Imam, Al-Akhwan, Neraca dan Tunas Melayu. 6. Menyeru agama Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis, memuatkan perselisihan pendapat antara kaum muda dan kaum tua. Mana-mana 6 darab 1 markah. Okey, mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid diingatkan untuk jawab dahulu soalan atau kepala ayat. Seterusnya menggunakan penanda wacana dan berperenggan. Jawapannya ialah, intelektual berpendidikan agama telah berjaya membangkitkan kesedaran nasionalisme di kalangan kita ialah menyalurkan idea melalui gerakan Islah. Mereka digelar sebagai kaum muda. Kaum muda juga berjaya menjadikan Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. Mereka dipelopori oleh gerakan Islah semasa menuntut di Timur Tengah. Contohnya Syed Sheikh Al-Hadi. Kejayaan lain ialah penubuhan madrasah untuk memberi kesedaran kepentingan pendidikan. Contohnya, Madrasah Al-Atas di Johor Bahru. Malah wanita turut diberi peluang belajar di madrasah. Untuk permarkahan, tagging yang pertama kita letak di menyalurkan idea. Kedua, digelar kaum muda. 3, menjadi asas kemajuan. 4, dipelopori oleh gerakan Islah dan contohnya Syed Sheikh Al-Hadi. Permarkahan seterusnya adalah memberi kesedaran, contoh Madrasah Al-Atas dan wanita turut diberi peluang belajar. Mana-mana 6 darab 1 markah. Markah maksimum ialah 6. Ceraian soalan C. Bagaimanakah sumbangan golongan intelektual dalam mengembangkan semangat nasionalisme di negara kita? Markahnya ialah 8. Murid-murid diingatkan soalan ini adalah soalan kebat. Soalan ini merujuk sumbangan golongan intelektual dalam mengembangkan semangat nasionalisme di negara kita.
Jawapan pelajar perlu ditulis dalam bentuk esei yang lengkap. Antara contoh jawapan yang diberi ialah 1. Menyusun strategi yang terancang supaya gerakan lebih mantap. 2. Menggunakan media untuk sebarkan idea nasionalisme kepada rakyat. 3. Menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi pakar rujuk untuk menghasilkan inovasi baharu. 4. Berani menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap penjajah atau kerajaan. Lantang memberi idea dan pendapat untuk pembangunan negara. 5. Memilih pemimpin yang berilmu pengetahuan supaya dapat melaksanakan penentangan secara sistematik. 6. Menggunakan kaedah musyawarah atau toleransi untuk elak pertumpahan darah. 7. Membentuk perpaduan dalam masyarakat antara raja, pemimpin dan rakyat dengan para nasionalis atau intelektual. 8. Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas, sokongan rakyat terhadap perjuangan dan mana-mana jawapan munasabah. Mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid jawab dahulu soalan ditambahi dengan penanda wacana dan berperenggan. Jawapannya, sumbangan golongan intelektual dalam mengembangkan semangat nasionalisme negara kita adalah menyusun strategi yang terancang. Tujuannya supaya gerakan lebih mantap. Selain itu, menggunakan media. Tujuannya untuk sebarkan idea nasionalisme kepada rakyat. Sumbangan seterusnya ialah menyebarkan ilmu pengetahuan. Melaluinya, golongan intelektual menjadi pakar rujuk untuk menghasilkan inovasi baru. Seterusnya, golongan intelektual menggunakan kaedah musyawarah. Melaluinya dapat mengelakkan pertumpahan darah. Murid-murid juga boleh memberi mana-mana jawapan munasabah. Mari kita lihat cara permakahan. Tagging jawapan pertama ialah menyusun strategi yang terancang. Seterusnya, gerakan lebih mantap. Tagging seterusnya, menggunakan media untuk sebarkan idea. Seterusnya, menyebarkan ilmu pengetahuan untuk menjadi pakar rujuk. Seterusnya, kaedah musyawarah mengelakkan pertumpahan darah. Mana-mana 6 darab 1 markah. Markah maksimum ialah 6. Soalan 2. Gerakan nasionalisme di Tanah Melayu merupakan tindak balas terhadap penjajahan asing dengan hasrat untuk menegakkan perasaan cintakan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air daripada penjajahan asing. Ceraian soalan A. Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme yang berlaku di negara kita pada abad ke-20. Markahnya ialah 6. Soalan ini adalah soalan fakta. Kehendak soalan ini ialah merujuk faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita pada abad ke-20 yang terdiri daripada 6 faktor. Mari kita lihat jawapannya. 1. Peranan agama. Para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islah di Mesir. 2. Penulisan kreatif. Digunakan untuk mengungkap keperitan hidup bangsa serta penderitaan rakyat. Novel Melo Kuala Lumpur oleh Harun Amirul Rashid. 3. Media cetak. Akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. 4. Sistem pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baru dalam kalangan pelajar. 5.
kemunculan golongan intelektual mendapat pendidikan di Timur Tengah, iaitu Syekh Al-Hadi. 6. Pengaruh luar dan serantau. Kebangkitan pan-Islamisme di Empayar Uthmaniyah menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia yang berjaya menewaskan Rusia. Mana-mana 6 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid digalakkan jawab dahulu soalan iaitu kepala ayat ditambahi dengan guna penanda wacana dan berperenggan. Jawapannya, faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita adalah peranan agama. Melaluinya, para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islam di Mesir. Faktor lain ialah penulisan kreatif. Penulisan ini digunakan untuk mengungkap keperitan hidup bangsa serta penderitaan rakyat. Contohnya, novel Melo Kuala Lumpur oleh Harun Amir Rashid. Seterusnya, faktor media cetak. Akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. Faktor lain ialah sistem pendidikan moden Islam. Melaluinya, madrasah ditubuhkan. Malah madrasah dapat meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar. Mari kita lihat cara pemarkahan. Tagging pertama ialah pada peranan agama. Seterusnya, falsafah perjuangan gerakan Islam, penulisan kreatif, mengungkap keperitan hidup, novel Melo Kuala Lumpur, media cetak, penyalur maklumat, sistem pendidikan moden Islam, madrasah ditubuhkan dan meniupkan semangat baru. Okey, dan mana-mana jawapan munasabah iaitu 6 darab 1 markah, markah maksimum ialah 6. Walau bagaimanapun, murid-murid tidak digalakkan sekadar menjawab fakta sahaja. Contohnya, faktor kemunculan gerakan nasionalisme negara kita ialah peranan agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual serta pengaruh luar dan serantau. Sekiranya murid-murid menulis begini, markah yang diberi hanya 1 markah. Ceraian soalan B. Perkembangan nasionalisme di negara kita telah meninggalkan kesan yang dapat dilihat dari aspek politik dan sosial. Jelaskan. Soalan ini ialah soalan fakta. Soalan ini merujuk kepada kesan perkembangan nasionalisme diri kita dari aspek politik dan sosial sahaja. Pelajar hanya perlu fokus politik dan sosial, tidak termasuk ekonomi. Contoh jawapan, politik. 1. Meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran. 2. Orang Melayu peka tentang masa depan. 3. Mendorong kepada penubuhan persatuan negeri. 4. Mendorong perhatian diberikan terhadap pendidikan masyarakat Cina. 5. Masyarakat India berusaha membentuk identiti tersendiri. 6. Mementingkan perpaduan. 7. British berhati-hati dan mengenakan beberapa sekatan. 8. Tokoh nasionalis ditangkap dan dipenjarakan oleh British. Untuk jawapan sosial, 9. Tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan. 10. Mewujudkan kesedaran untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. 11. Mendorong mereka menulis dan menerajui majalah. 12. Berkhidmat sebagai guru untuk meningkatkan taraf pendidikan. 13. Muncul ramai guru wanita menyemarakkan nasionalisme. 14. Menerbitkan majalah Bulan Melayu. 15. Masyarakat India turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. 16. Masyarakat Cina meminta kerajaan British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan.
Mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid diingatkan jawab dahulu soalan, masukkan penanda wacana dan berperenggan. Contoh jawapan, kesan perkembangan nasionalisme terhadap negara kita dari segi politik adalah meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran. Selain itu, orang Melayu peka tentang masa depan, malah mendorong orang Melayu menubuhkan persatuan negeri. Seterusnya, mendorong perhatian diberikan terhadap pendidikan masyarakat Cina. Kesan dari segi sosial adalah tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan. Selain itu, mewujudkan kesedaran untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu, malah mendorong golongan intelektual menulis dan menerajui majalah. Kesan lain ialah muncul ramai guru wanita menyembarakkan nasionalisme. Untuk permarkahan ini, murid-murid digalakkan memberi jawapan politik untuk 3 markah, sosial 3 markah. Mari kita lihat cara permarkahan. Permarkahan pertama di bahagian politik ialah, taggingnya ialah peluang pekerjaan. Seterusnya, orang Melayu peka tentang masa depan. Menubuhkan persatuan negeri. Pendidikan masyarakat Cina. Untuk tagging dari segi sosial ialah peluang pendidikan. Kesedaran untuk belajar. Mendorong golongan intelektual menulis. Dan yang terakhir, muncul ramai guru wanita. Mana-mana 6 darab 1 markah. Markah maksimum ialah 6. Ceraian soalan C. Segelintir masyarakat kurang senang dan mendakwa semangat kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu semakin pudar. Ini merujuk pada sumber Harian Metro 27 Ogos 2018. Soalannya, mengapakah berlaku pandangan tersebut? Markahnya ialah 8. Murid-murid, soalan ini ialah soalan kebat. Soalan ini menyoal faktor berlaku semangat kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu semakin pudar. Fokus soalan merujuk orang muda. Markahnya ialah 8. Pilihan jawapan yang diberi adalah berdasarkan mana-mana jawapan munasabah. 1. Tidak memiliki semangat patriotisme. Tiada penghayatan terhadap sejarah negara. Mengambil mudah terhadap subjek sejarah di peringkat sekolah. Tidak mengetahui sejarah kemerdekaan negara. 2. Tidak menghayati prinsip rukun negara. Tidak menghargai perjuangan tokoh kemerdekaan negara. Contoh, Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak Hussein, Lieutenant Adnan. Tidak mengambil iktibar penjajahan negara. 3. Mementingkan diri sendiri. Mengabaikan kehidupan bermasyarakat. Tidak terlibat dalam aktiviti gotong royong. Kurang bergaul dengan masyarakat. 4. Sibuk dengan kerjaya. Kos hidup yang meningkat. Contoh, rumah, makanan, perkhidmatan. Terpaksa bekerja lebih masa. Mana 8 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Murid-murid digalakkan jawab dahulu soalan, masukkan penanda wacana dan berperenggan. Sebab berlaku pandangan tersebut ialah orang Melayu tidak memiliki semangat patriotisme. Malah mereka tiada penghayatan terhadap sejarah negara. Contohnya, mengambil mudah terhadap subjek sejarah di peringkat sekolah. Kesannya, orang muda tidak mengetahui sejarah kemerdekaan negara.
Selain itu, orang muda tidak menghayati prinsip nukul negara. Justru itu, mereka tidak menghargai perjuangan tokoh kemerdekaan negara. Contohnya Tunku Abdul Rahman. Kesannya, mereka tidak mengambil iktibar penjajahan negara. Seterusnya, orang muda mementingkan diri sendiri. Mereka mengabaikan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, tidak terlibat dalam aktiviti gotong royong. Kesannya, orang muda kurang bergaul dengan masyarakat. Okay, mari kita lihat tagging pemakahan. Pertama, semangat patriotisme. Tiada penghayatan terhadap sejarah negara. Mengambil mudah terhadap subjek sejarah. Kesannya tidak mengetahui sejarah kemerdekaan negara. Seterusnya, prinsip rukun negara. Tidak menghargai perjuangan tokoh kemerdekaan. Contoh, Tunku Abdul Rahman. Kesannya, tidak mengambil iktibar. Seterusnya, mementingkan diri sendiri. Mengabaikan kehidupan bermasyarakat. Tidak terlibat dalam aktiviti gotong royong. Orang Melayu kurang bergaul. Markah penuh ialah mana-mana 8 darab 1 markah, maksimum ialah 8.